Saya nak ambil contoh Wikileaks ni. Kalau kita tengok popular Malaysia related articles, ada sebut ni, Raja Petra Kamarudin Statutory Declaration on Al-Tatayah Syaribul Mada, sebagai contoh. Kalau kita tengok apa yang dalam Statutory Declaration oleh Raja Putra, kalau kita baca baik-baik, tak ada sebut pun nama Yang Berhormat Perdana Menteri terlibat. Tak ada. Dia sebut 3 orang ni saja. 1, 2, 3. Saya tak mau sebut nama-nama ni. Tak ada dia sebut. Macam mana perkara ini, kalau kita seorang yang rasional, boleh memutarbelitkan perkara yang tidak benar. Tadi Raut pun sebut, Hamid sebut ni tadi ni. Ini, dah baca ke belum? Kemudian, ini adalah perkara tak betul. Bila perkara tak betul pula, keadilan sebagai contoh mengambil kesempatan. Keadilan. Najib didesak nafi laporan Wikileaks berhubung kelemahannya. Dia kata menang alternatif. Nak nafi apa? Dia tak ada sebut pun di dalam Wikileaks ni. Tak ada. Kemudian tak puas pula dengan keadilan. Oh, tambah pula dengan PAS. Buat juga ni. PAS ni tadi. Sebut lagi ni. Ni, Najib perlu perjelaskan laporan Wikileaks. Tuduh terlibat dalam ni. Ini gambar pokok senar ni, apa statement ni. Pokok senar. Ini contoh. Contoh menunjukkan bahawa apabila perkara yang tidak benar dituduh, dilemparkan kepada pihak kerajaan, mereka mengambil kesempatan memutarbelikkan fakta, menipu rakyat, menyusahkan rakyat. Ini yang mereka buat. Tetapi Tan Sri Speaker, apabila Wikileaks mendedahkan penglibatan ketua perbankang dia mengenai homoseks daripada Wikileaks ni, disiarkan pula di surat khabar di Australia. Ni, disiar. Kemudian, barulah masuk di dalam Malaysia Insider. Apabila perkara ini dimasuk dalam Malaysia Insider, third party lah. Nantilah bagilah saya habis cakap. Nanti saya bagi habis cakap. Ya, nanti. Saya bagi. Bagi saya cakap dulu. Bagi saya cakap. Peraturan ada. You nak bangun, let my floor. Itu my floor. Saya bagi, bawa bangun. Okey. Tengok ni. Saya nak bagi contoh ni. Supaya rakyat Malaysia bukan saja dalam dewan, rakyat Malaysia boleh buka. Bagaimana cara taktik kotor yang dibawa oleh pihak pembangkang kepada pihak kerajaan, pemimpin kita. Bila pemimpin mereka dikaitkan dengan homoseks, dimasuk dalam Wikileaks, disiarkan di Sobat Australia, dimasuk pula dalam Insider, dalam Malaysia Insider pada 12 hari bulan Disember 2010. Dalam masa yang sama, keadilan cepat-cepat membuat kenyataan bahawa laporan Sydney Morning Herald dan kawan kabel diplomatik Singapura, keadilan menolak pendapatan peribadi yang disensasikan. Cepat-cepat ditolak. Apa dalam laporan yang dibuat? Ini saya petik ini daripada Bukit Katil punya ni. Dia punya ni. Saya ambil. Ini dibuat oleh Setiausaha Agung. Setiausaha Agung PKR Sabrina Nasution. Saya nak petik daripada hujah panjang. Dia sebut apa di sini? Dia sebut apa? Bila kena batang hidung mereka nak mempertahankan pemimpin mereka yang maksum, yang tak pernah buat salah ni, apa keadilan cakap? Dia cakap apa? Keadilan mengulangi penerian parti. Bahawa pandangan-pandangan tersebut, walaupun terkandung di dalam kabel sulit diplomatik yang dibocorkan oleh Wikileaks, adalah pandangan peribadi individu-individu tersebut yang tidak disokong oleh fakta. Untuk berlaku adil kepada semua pihak, komen-komen itu perlu dianggap sebagai cakap-cakap kosong dan pendapat peribadi mereka. Wah, sedap dia jawab bila nak pertahankan bos dia. Wah, bila kena pada kita, tak disebut di dalam Wikileaks. Perdana Menteri kena jawab. Pasal tu saya sampai Ucong pun terlibat kena gantung. Ini saya katakan ini double standard. Bermakna usul pada hari ini Datuk Seri memang jelas membukakan temelang sebenarnya pembangkang budaya mereka mengelirukan rakyat, menipu rakyat dan mereka ini bercakap tak supaya bikin. Saya ambil contoh lagi. Bagilah dua sebelum saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Waktu mereka belum memerintah. Saya ambil contoh macam mana double standard mereka. Waktu mereka Yang Berhormat, coba saya ingin ingatkan.
sekarang ini soal dia ialah mengenai dengan Simpang Rembang. Okey, tak apa. Jangan terlampau, kedua belah pihak ini jangan terlampau melincung lebih jauh. Tak, okey, saya balik. Saya benarkan Tanjung Karang beruja oleh kerana yang timbulkan masalah seperti begini adalah Bukit Katil. Ya. Itu sebab saya to be very fair. Jadi Okey. jangan lagi selepas daripada ini timbulkan hal lain. Baik, saya balik. Fokus kepada Simpang Renggam. Sila Tanjung Karang. Saya balik bahawa daripada apa yang dibawa di Simpang Renggam itu ialah satu pendapat beliau, bersatu maklumat yang dia dapat. Jadi menjadi dia suara sebagai ahli parlimen, dia hanya menyuarakan supaya siasatan dibuat, terpulang kepada pihak yang berkuasa untuk menyiasat. Dan tadi pun Simpang Renggam telah membuat perjanjian bahawa yang beliau akan menulis surat resmi kepada pihak berkuasa. Salahkan dia untuk memberikan satu pandangan, ada sama ada betul ataupun tidak, dan pandangan itu bukan daripada pemikiran dia. Kalau dia tidak dapat sumber, dia sendiri cakap, pada kata daripada saya tahu, macam pendang tadi lah, dia kata, saya tahu, pengalaman saya bercampur dengan ini, bolehlah salah dia. Ini dia ambil pada maklumat, dan dia minta pihak berkuasa untuk menyiasat. Jadi itu Tan Sri yang itu. Saya nak ulangi bahawa usul ini cukup remeh, menyusahkan dan membuangkan masa orang. Ya, saya bagi betul. Ya, Okay, terima kasih. Saya teliti dengan hujah Tanjung Karang tadi. Banyak isu yang telah dibawa itu adalah yang dibawa di luar daripada Dewan. Kita yang bersama-sama sini, kita jaga integriti, kita tepikan perbezaan politik. Di luar kita bolehlah serang, bolehlah, tapi bezanya ialah kita tidak bawa di sini. Yang Berhormat Puchong pernah dihalau dan disekat dari parlimen kerana bawa kes pembunuhan yang melibatkan Perdana Menteri di sini. Dan beliau dihukum. Kita ambil presiden yang sama. Kita di luar, kita bolehlah hujah macam-macam. Tapi saya sedikit saja. Saya ingin dapat pendapat Tanjung Karang. Surat yang sepatutnya dibawa oleh Simpang Renggam, bukankah lebih elok ditulis sebelum dimasukkan dalam hujah? Tidakkanlah kerajaan begitu tidak peka dengan permintaan dari seorang backbencher dari kerajaan supaya perkara yang serius ini dapat dijelaskan sebelum dibawa dalam satu ucapan titah raja yang sangat penting dan sangat untuk menjaga integriti parlimen. Dapat ini pandangan yang Tanjung Karang. ini sama-sama style lah. Macam Yang Berhormat juga. Semalam saya dengar ucapan Yang Berhormat mengenai kes Lahad Datu. Yang Berhormat dah bagi tahu. Dia kata Yang Berhormat ucapan semalam, Yang Berhormat kata maklumat awal telah pun diketahui. Oleh dah tahu dan juga bekas menteri yang lama mengetahui itu Yang Berhormat. Itu Yang Berhormat punya. Dengar dulu saya nak tanya pengesahan dari RCI. Ya, RCI faham. itu Saya statement faham. RCI. Dengar dulu. Ini style. Itu style Yang Berhormat. Tetapi sebelum ini Yang Berhormat kata apa? Lahad Datu itu sandiwara. Ini style Yang Berhormat. Cakap belik-belik dah siapa. Alah, Itu di dua ini dewan. Yang Berhormat. Yang Berhormat ini style. Yang Berhormat Bukan. ini iyalah Perkara dengar. yang di dua dewan, kita hadapi risiko Ya, saya diambil faham. mahkamah. Ya, Itu saya lain. faham. Itu keputusan peribadi. Apa yang kita hujah di luar dewan, kita tanggung risiko keputusan Okey, mahkamah. faham. Tapi Tak apalah. dalam dewan kita jaga integrasi dewan Okey, ini. Yang Berhormat, Tan Sri, saya nak habis. Saya tak mau layan ni. Dia memang style batu. Semalam dia pergi polis, tapi sebelum tu digigit dengan polis. Jadi susah. Jadi oleh itu Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya nak menjelaskan bahawa usul ini dibuat ialah kerana ada kaitan dengan pemimpin maksum mereka. Kalau tidak, mereka pun diam. Maksud saya ialah mereka tidak boleh menerima kenyataan. Ini masalah pemangkang. Apa juga turang kita buat, dah kalah pilihan raya, tak puas hati. Petition tak puas hati, sekarang nak pergi mahkamah pula. Nak batalkan semua pilihan raya. Ini selagi ada sikap pemimpin seperti ini Tan Sri, negara kita jadi kelang kabut dan jadi kucak-kacir. Jadi sebab itu saya menyokong supaya usul ini ditolak kerana ia meremehkan dan menyusahkan dan membangsa Dewan. Terima kasih. Salam. Terima kasih Tan Sri Speaker.
kita membincangkan ucapan Yang Berhormat Simpang Regam, yang mana atas sebab ucapan dia, kita nak rujukkan dia kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Ada 3 syarat. Yang pertama, tuduhannya tak betul. Nombor 2, dia tahu ianya tak betul. Nombor 3, dia berniat untuk menyelewengkan Dewan. Maklumat yang dikemukakan oleh Simpang Regam jelas tak betul. Dan dia pun tahu ianya tak betul. Kerana dalam ucapan beliau, Simpang Regam telah mengatakan bahawa mengenai maklumat yang didedahkan oleh Wikileaks, dia memberikan gambaran bahawa maklumat yang dia perolehi adalah daripada Wikileaks. Sedangkan dia tahu dia tak baca Wikileaks. Yang dia baca adalah blog. Blog-blog yang bernama, tetapi tuan punya blog tak tahu siapa. Kenapa dia tak kata bahawa maklumat ini dia dapat daripada pengundi setia Sungai Rapat, Blogspot sebagai contoh? Dia tak cakap dia dapat maklumat ini daripada blog-blog yang sedemikian rupa kerana dia tahu bahawa maklumat yang diperolehi daripada blog-blog sedemikian tidak ada integriti dan kredibiliti. Maka dia sebut dia dapat daripada Wikileaks. Sedangkan dia tahu dia tak baca Wikileaks. Maka dia tahu maklumat yang dia sebut dalam Dewan yang mulia ini adalah maklumat yang tidak tepat, bertujuan untuk membohongi Dewan ini dan menyeleweng Dewan ini. Dan ini merupakan penghinaan terhadap Dewan. Kalau dia ingin bercakap dengan ikhlas, dia akan katakan, saya dapat daripada blog sekian-sekian yang mengatakan maklumat ini daripada Wikileaks. Tapi tidak. Dia kata ini daripada Wikileaks. Dan dia telah berusaha untuk mengelirukan Dewan dengan dakwaan yang sedemikian rupa. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, ini merupakan satu isu yang cukup penting. Ya. Lambat. Salam setuju. Sebenarnya Yang Berhormat Simpang Regam ada buat bohong dalam Dewan ini 3 kali, bukan 1 kali. Kali pertama, hari beliau buat ucapan di mana beliau kata bahawa maklumat yang didedahkan oleh Wikileaks. Dan yang kedua, 2 hari selepas itu apabila Tuan Di-Pertua memberi peluang kepada beliau untuk buat penafian, dan beliau kata bahawa mempertahankan kedudukan. Dan hari ini kita rasa mungkin beliau akan tarik balik dan memohon maaf, tapi dia mempertahankan kedudukan beliau bahawa maklumat itu daripada Wikileaks. Yang pertama. Kedua, bahawa adakah Yang Berhormat setuju bahawa hari ini sebenarnya Dewan yang Parlimen ini sudah jatuh ke lowest point, di mana tak kisah mengenai integriti maruah. Isu ialah mengenai sama ada isu sangat simple. Sama ada Yang Berhormat Simpang Regam adalah melewengkan, membohongkan dalam perkara ini, kata bahawa maklumat ini daripada Wikileaks, bukan masalah Suaram, bukan masalah Yusof Kala, tapi sama ada daripada Wikileaks, ada tak ada. Itulah spesifik. Kenapa kita mau hari ini sebenarnya kita bersidang sebagai satu mahkamah, a court. Tapi kemerupa bukan court, tapi satu kangaroo court. Boleh. Ya. Saya cukup setuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Gelang Patah. Boleh. Isunya ialah sejauh mana Yang Berhormat Simpang Regam bercakap benar. Dia tahu
maklumat yang dia dapat bukan daripada WikiLeaks. Dia tahu ianya datang daripada blog, tapi dia tak nak sebut. Dan dia nak menipu dan mengelirukan dewan ini dengan mengatakan ianya daripada WikiLeaks. Yang berhormat Tan Sri, Salam. ini merupakan integriti dan kredibiliti ahli-ahli parlimen. Kiranya dibenarkan seorang ahli yang berhormat untuk terus menipu dan memutabelitkan fakta, maka kehormatan dewan ini dan ahli-ahlinya akan terjejas. Boleh, Syaram. Boleh beri ke sembang dengar? Tan Sri. Betul. Boleh. Perlu ke beri? Baiklah, saya berilah. Saya rasa yang berbohong kelang patah. Yang betul. Sebab apabila hari kedua, apabila saya diberikan peluang untuk memberikan penjelasan, betul. Saya kata apa yang saya dapati adalah dalam internet. Dan juga saya mengatakan bahawa saya tidak akan menarik balik sekiranya terbukti ada campur tangan dalam politik Malaysia daripada luar negara. Tetapi saya akan mohon maaf sekiranya terbukti memang ada yang orang yang tersabit kesalahan itu hendak dijatuhkan hukuman pengkhianat negara. Okay, baik. Terima kasih. Saya tak mau menyimpang daripada poin saya. Poin saya ialah dia tidak bercakap benar. Dan dia berusaha untuk mengelirukan dewan. Dia tidak menyatakan dengan jelas dia dapat maklumat itu daripada blog-blog yang pemiliknya adalah orang-orang yang tidak dikenali. Yang mana kalau daripada awal dia sebut bahawa ianya datangnya daripada blog-blog yang sedemikian rupa, dia sendiri tahu orang akan gelakkan dia. Tetapi apabila dia cakap dia ambil daripada WikiLeaks, maka dia memberikan sedikit kredibiliti kepada tuduhan dia. Yang berhormat Tan Sri, dia menipu dewan. Oleh kerana dia menipu dewan, dia perlu dibawa ke jawatan kuasa khas dan kebebasan. Untuk nak jaga nama baik dewan dan ahli-ahli yang berhormat di dalamnya. Dia telah menyalahgunakan kedudukan dia sebagai ahli dewan dan kekebalan yang datang dengannya. Kerana apabila kita suruh dia bawa kenyataan itu di luar, dia tak sanggup juga. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dia memang berniat jahat untuk sekadar menyebarkan fitnah itu melalui akhbar-akhbar yang akan memetik ucapan dia dan selepas itu lepas tangan setelah membuat satu tuduhan yang begitu berat, dan ini menunjukkan dia tidak bertanggungjawab dan dia perlu dikemukakan kepada jawatan kuasa khas dan istimewa. Yang berhormat Tan Sri dan ahli-ahli yang berhormat yang lain, saya menyeru kepada tuan-tuan ini merupakan bulan Ramadan. Biarlah Masuk pekan kedua bodoh lagi. semasa kita berpuasa berbulan Ramadan, kita bertindak dengan ikhlas dan dengan adil. Hakikatnya terbukti Sempang yang berhormat Sempang Renggam memutabelitkan fakta, tidak menyatakan kebenaran. Beliau perlu dikemukakan kepada jawatan kuasa khas dan kebebasan. Saya menyeru semua ahli-ahli parlimen untuk membersihkan nama dewan ini dengan menyokong supaya beliau dibawa ke hadapan jawatan kuasa tersebut. Sekian. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Gini, Ahli Berhormat, saya panggil nama pasal tadi ada nama yang diberi kepada saya daripada kedua belah pihak. Memandangkan bahawa kenabatangan timbalan pengurusi BBNC seringkali berdiri, dia mau bercakap. Maka itu saya akan bersikap adil untuk bagi peluang kepada pihak pakatan. Sekarang saya jemput kenabatangan 10 menit, selepas itu